Saya rasa macam Allah tu sayang sangat dengan saya lah. Apa dia suruh buat, Noki buat. Dia suruh buka baju, Noki buka. Malah penderaan yang boleh kita anggap tahap penderaan keempat. For me, you cross my personal line, I will look for you. You ni bodoh ke apa? Kacau bini orang ke apa kan? Katalah dia nak cakap apa, benda tu tak meninggalkan kesan apa-apa. Tu saya fikir mana nak korek duit ni kan. Sedih tau. Dah tak ada baru kita faham betapa penting ibu kita ni. Dia amat tak boleh tinggal. Nak makan sedap. Melody, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to TV3, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Abil. Happy birthday TV3. Kejap. Farah, apa awak buat kat sini? Wah, katanya kita nak live sempena dengan TV3 ulang tahun yang ke-38. Kejap lah, kita belum panggil lagi. Awak dah keluar, awak Masuk suka balik. tau. Masuk balik. Jangan. Tak payah. Farah. Masya Allah, alhamdulillah cantiknya. Tengok set baru Melody. Wow. Ya Allah, yang ni nampak punyalah banyak skrin kat belakang ni. Wow, Aku besar, rasa macam seronok besar, sebab aku dapat merasmikan set baru. Set you besar mana? Besar ni je. Itu dulu. Besar mana? Besar kecil je? Kecil je. Okey, set I besar gila. Okey, welcome to my set, Melody. You tengok kerusi dia, ada kristal, lantai yang baru. Hebat. Rasa? Licin. Wah, Abil. Abil. Jangan digoyang sikit-sikit tak je. boleh goyang macam tu tak Nanti boleh. orang tukar rancangan Nanti jadi awak tanya pula, lah Nabil. Awak pula nanti kena interview next. bahaya. Farah, Allah. thank you so much hari teman Nabi. Masya Allah, thank you so much Abil. Nampak tak kawan-kawan? Basically, I rasa kan kita macam walaupun nampak macam yang baru yang lama, tapi there's no such thing as baru yang lama, okey? Ya betul, tapi sekarang ni Farah, sempena ulang tahun TV3 ni, hari ni kita nak jemput semua mereka-mereka yang penting yang mewarnai TV3, drama-drama, program-program macam orang sebelah ni lah. Dia ni kan penuh muka dengan produk TV3. Masih lagi. Masih lagi. Masih lagi sampai hari ini je. Terima kasih sebab jemput. Tapi kita nak ucapkan terima kasih kepada Melody sebab beri peluang kepada Farah Fauzana untuk orang kata munculkanlah diri. But ni nak cerita pasal tak sebulu. I rasa saya tak sebulu dengan you lah. Sabar. Abil dia tipu je. Sebab Abil ni dengan siapa pun dia ngam. Ya, tapi sebenarnya orang ni lepas ni ada juga orang tak sebulu Farah. Kalau boleh, janganlah tak sebulu. Sebab yang mereka-mereka ni, yang muda-muda ni sebenarnya dia macam panas sikit. Okey, tak apa. Kita tengok apa cerita sebenarnya. Ada orang-orang yang asyik bergaduh. Sabar, tak sebulu ni. Jom layan. tak suka ni. Layan. tak suka ni. Sabar. Siapa yang tidak kenal dengan penyanyi dari Sabah, Noki? Nampaknya sekarang Noki semakin aktif berlakon. Wah. Noki sebelum ni dalam bidang nyanyian, tiba-tiba masuk dalam bidang lakonan pula. Tak kekok ke? At the first tu memang kekok lah. Tapi Alhamdulillah mungkin team production dan juga kawan-kawan pelakon artis banyak support Noki. Noki pun seorang yang jenis kuat bertanya. So Alhamdulillah dia memberi confident kepada Noki. Adakah Noki dah tak berminat untuk nyanyi dah? Itu mustahil lah. Sebab timbulnya produk Noki ni pun, nama Noki ni pun daripada muzik. Semestinya muzik tu tetap dan kekal. Tapi disebabkan Noki dah start berlakon dan Noki boleh rasa dia punya kepuasan tu berbeza tau sebenarnya. Kalau kita muzik, perform dan berlakon ni dia punya kepuasan tu sangat berbeza. Tapi dua-dua kepuasan ni membuat Noki rasa macam wah, aku nak buat dua-dua lah. Sebab dua-dua benda ni aku rasa macam syok, macam best. Ada juga yang mengatakan yang Noki sekarang makin demand. Betul ke Noki? Dia sebenarnya bukan demand. Sebab kalau jenis Noki ni, Noki tahu Noki buat kerja macam mana. Once Noki buat satu kerja ni, Noki akan commit 100%. So macam drama dulu pun, apa director minta Noki bagi. Apa dia suruh buat, Noki buat je. Dia suruh buka baju, Noki buka je. For me, memang ada demand sikit. Tapi demand tu dia berpada. Dia tak terlebih pun bagi Noki. Sebab banyak lagi yang pelakon lain jauh lebih mahal daripada Noki. Noki tak takut ke kalau Noki demand tapi hasil yang Noki keluarkan nampak seperti pelakon kayu? Takut jugalah. Tapi sebenarnya takut tu bagus. Confident tu dia sebenarnya kurang bagus. Kalau kita ada perasaan takut, kita akan sentiasa nak lebih baik dan lebih baik. So perasaan takut tu bagus sebenarnya. Tak ada ke kawan-kawan lain macam berkata pasal Noki yang kita ni dah bangun sama-sama tapi sudahnya Noki
bergerak solo saja. Kumpulan atau grup K-Click ni sangat simple. Semua kita orang ni dah berkawan lama. Memang dari dulu dah cakap kalau ada peluang korang jalan. Yang lain sentiasa akan support dari belakang. Wah, tetapi ada dengar juga kabar angin katanya Noki dah tak sebulu atau tak ngam lah dengan ahli kumpulan K-Click. Apa cerita pula ni Noki? Baru-baru ni kita ada dengar yang Noki dah tak sebulu dengan MK. Tak sebulu dari segi macam mana tu? Kita orang kalau nak cakap tu macam hampir everyday pun jumpa dengan MK. Even though dia kerja malam, dia akan jumpa Noki akan jumpa dia. Kita orang gym sama-sama, workout sama-sama. Tak ada masalah pun. Saya pun tak tahulah statement yang celah mana yang keluar tak sebulu ni. So saya tak ada jawapan untuk soalan tu. Begitulah ya cerita dia. Kan. So basically not to worry. Lama ke baru itu sebenarnya memeriahkan lagi. Especially macam ulang tahun yang ke-38 TV3. Tepuklah sikit. Birthday kita tak birthday kita. Ramai orang tepuk. Kita macam ramai orang tepuk. Macam penuh je. Meriah. Memang ramai sebab kita ada tetamu istimewa. Ada one and only Abang Aziz Osman. Ada Siti Fazurina, Kencana dan juga my sister, beautiful sister. Kavi. Okay, mereka-mereka ni just to let you guys know 10 musim Abil. Ya, 10 musim 130 episod. Hebat tak hebat? Farah pun musim 4 je katanya. Tak boleh lawan. Apa sah kursi ni panas ah? Kasih panas. Sebab ini konsep baru. Sebab dia kursi bawah ada api. Ada api. Ada api. Set baru, set baru. Lama tak dijemput oleh melodi tu. Kan? Kau rasa panas ke? Panas. Panas. Okey, korang tapi hari tu nampak you guys semua post kat Instagram. Comeback after 15 years, Putri. So maybe boleh ceritakan sikit macam mana korang punya perasaan bila dipanggil semula untuk buat Putri reunion ni. Saya pun nak jawab dulu. Start dulu. Silakan dah. Silakan dulu. Go. ஆரம்பத்திலே கவி என்னை கால் பண்ணும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ஆமா. அவ்வளோ சந்தோஷமா இருந்துச்சு. subtitle sendiri bikin. Okey, dia cerita dia macam ni. Sebenarnya kan sepanjang 15 tahun tu kita orang semua tunggu aja when TV3 going to give us the Putri reunion balik. So after 15 years kita ingat okay maybe tak ada kot. Lepas tu bila dapat phone call daripada Kak Wi. Kak Wi apa dia Putri reunion? Macam itulah. It's macam kita punya aura datang balik bila Putri reunion. Kena tunggu panggilan daripada producer. Yes. Lepas tu kena check pula pengarah available ke tak. Betul. Check juga kan. Check juga. Check juga dengan pengarah. Aziz Osman dan dia kata saya tight sikit jadual. Tak apalah, saya jadi guest artist saja dia kata. Itu yang kita nampak tu. Itu yang nampak tu. Kemudian tu bila dia diajukan idea untuk buat Putri, dia kata, korang ni tak move on ke dalam hidup? Sampai Nina rasa masa Kak Avi cakap Nina kita nak buat reunion balik ni Putri, I feel that I like 25 back. Bukan saja you guys yang menonton pun habis. Ya betul. I tengok memang apa semua yang posting tu I dapat rasa macam mana korang dapat balik tak chemistry yang sama? Sebab nampak bonding moments korang tu masih dekat situ. Kekal, masih sama bonding tu macam mana sebelum ni kita dekat Putri before Putri reunion pun sama juga aura dia tak tukar langsung. For your information, biar Mami cakap je lah ya. Sila. Gitu. So bila dekat drama Putri tu macam kita orang ni sentiasa melekat. Dia tak ada maknanya Nora ke sana ke Fazurina tak ada. Mana Fazurina ada? Dekat sana saya. Sampai saya rasa lemah lah. Dia ada sungguh. Orang fikir korang punya lemah je. Dia tak fikir apa director, tak fikir producer. Kenapa kekalkan? Guest artist. Oh, guest artist. Maafkan saya. Saya berpegang kepada konsep kita teruskan perjalanan kita ke depan. Tapi specialnya untuk Putri reunion ni sebelum ni kita orang single. Sekarang semua dah beranak pinak. Jadi feel tu bermakna Putri semua dah matang. So cerita dia pun Putri semua pun orang kata gila-gila tetapi gila-gila yang orang kata dah umur 35 tahun ke atas. Betul. Tapi Mami tak. Mami masuk dalam Putri punya drama je terus jadi 16 tahun. Jadi muda. Okey, terus muda. Okey, itu kejap lagi kita akan berangan, sambung lama lagi ni bersama ni. Ni, saya nampak awak
baju awak hari ni lain macam lah. Tak nak puji ke? Cantik. Terima kasih. Betul. Semalam I pergi tengok konsert rock, Search. Ya. Nanti kita ada kena feel tu. Macam you pun tengoklah dengan rambut, elektro dan sebagainya kan. Tapi cerita-cerita pasal pakaian ni, adalah seorang ni pakaian ni orang macam isu kata tak boleh pakai. Kita kena husnuzon. Tak Betul. apa. Jangan marah orang kalau pakai baju besar-besar, pakai jubah, pergi aksesoris. Tak salah. Betul lah. Tak salah. Jadi dia tutup aurat pun masalah. Jangan marah. Apa cerita Aina? Aina ni, Aina tak habis-habis kena kecam. Kesian Aina. dia. Pakai baju apa pun kau tak cantik, Dik. Ya. Layan. Okeylah, layan. Fashion pelik dan gaya ekstravaganza bukan lagi perkara asing buat penyanyi Aina Abdul. Malah setiap gaya Aina Abdul akan sentiasa menjadi bahan bualan ramai. Ish, netizen ni kan ada-ada je kan. Tapi saya pun minat juga penampilan Aina Abdul tu. Berkarisma. Dah namanya Aina Abdul. Jadi fashionnya akan menjadi tumpuan semua orang. Apa komen Aina? Apa pula sister? Kita nurse lah. Korang ni negatif tau. Kita nurse. Walaupun nampak macam sister, itu hanya fashion saja. Bukan saya memuja ke, saya bertukar ke, tak ada. Saya masih Aina Abdul yang normal. I'm a very simple person. This is just me appreciating the art. Walaupun dia macam ni, but it's still a statement. So, I like it. Cantik kan? Baru-baru ni juga viral. Aina pergi gym, pakai gaun. Dia punya fashion tu betul macam ya. Saya pergi gym hari tu pakai gaun. Bukan saya saja. Ada yang orang cakap Minah ni memang nak viral je ni. Macam tu. Ada orang cakap macam tu. Tapi saya tak. Saya busy dengan jadual preparation for the concert. Saya baru habis meeting pada hari tersebut. Saya memang ada appointment dengan my fitness trainer. Saya cakap dengan beliau, boleh tak saya nak datang gym juga. Dan saya tak sempat nak lari balik rumah tukar baju. So, saya datang juga pakai dress. Lagi okey. Tak ada orang pandang saya. Macam okey sangat sebab saya pakai besar-besar dan saya tak buat aktiviti yang berlari. Saya banyak buat aktiviti weightlifting setempat. So lagi senang. Should try. Kalau mereka boleh tolong, tolonglah. Tak boleh tolong pun tak apa. Mungkin orang tu kurang matang dalam hidup tu. Dia nak kita selalu panas. Mungkin dia nak kita berpisah. Sorry lah. Kita kembali lagi dalam Melodi bersama saya Nabila Huda. Dan juga saya Farah bersama Fauzana. dengan tetamu-tetamu istimewa kita. Ya, sempena dengan ulang tahun TV3 yang ke-38. Tahniah. Sempena ulang tahun 38 ni kita nak berborak lah juga selain daripada cerita putri. Macam Abang Aziz Muhammad Osman dah start mengarah. Start bermula pada 1 Jun 1987 kan? Wow. So apa drama yang pertama Abang direct masa tu? Drama Purba berjudul Mawas. Tapi tarikh tu juga ada sebenarnya yang 1 Jun 1987 tu adalah drama pertama Abang Aziz yang ditayangkan. Dekat TV3. Satu-satunya drama yang ditayangkan khusus khas. Selalu dia ada satu jenama jenama yang popular yang menaja untuk tayangan filem-filem blockbuster zaman tu. Tak macam mana sebuah drama pula terselit. Wow. Selalu filem-filem kan. Okay. Drama itu apa nasib lah tu. Abang, sebab sekarang ni kita dah banyak generasi baru kan. Macam mana abang tengok pelakon-pelakon yang baru ni untuk bersama dengan diorang, untuk bekerja dengan diorang, ada lain sikit tak? Macam you dah bekerja dengan Siti Fazrina, dengan Kencana dah lama, dah 10 season kan. So bila you bekerja balik dengan pelakon baru, ada tak berbeza sikit cara bekerja mereka? Nanti ni rancangan melodi kan, rancangan forum. Dia macam dia sempena aku dah standby je. Dia sempena ulang bang. Bila Farah Fauzana ada kat sini, dia macam kurang gosip bang. Pasal ni 5 perempuan ni seorang lelaki. Tadi kita tanya sekarang ni zaman lelaki perempuan dah banyak cakap tadi. Sebab lah kita nak abang kongsi. Sebab you legendary tau. Perkembangan dibandingkan dengan pelakon yang pernah saya arah dulu dengan pelakon sekarang lah. Saya rasa pelakon sekarang ini dari segi dia menangkap tu cepat. Bukan saya kata yang lambat. Mereka ni semua nak susah nak apa. You kan kata semua dia tahu dah ni. Chemistry sekarang ni pasal ada buruk ada baik dia. Baiknya ialah mereka tangkap cepat. Tetapi mereka ambil sini sikit. Dia luaran. Pasal apa? Pelakon-pelakon sekarang yang saya nampak kerana mereka selalu diberikan jadual yang sangat-sangat ketat. Satu hari kadang-kadang sampai 20 scene. Jadi mereka perlu cepat. Mereka perlu mendapat arahan secara inilah kan.
Masalahnya mereka everything so very basic je. Rasa. Okey, Dulu lambat, bukan lambat pasal mereka lembab, lambat pasal saya Okey. Kalau cerita pasal pelakon ni, kita cerita pasal pelakon. Ni kita nak cakap dengan dua pelakon hebat ni. Oh my god. Okay guys, kita nak minta you all berehat dulu. Kejap Slow sikit. Kita orang hebat. Kita orang dua pelakon hebat ke apa? Bukan. Minta maaf you all rehat dulu sebab kita ada dua jejaka sekarang ni yang sedang menunggu kita. Ya betul. Yang menunggu kita dekat Google Meet sekarang ni, kita akan bersama dengan pelakon utama, The Assistant, Hairul dan juga Idil Putra. Halo, hai. Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Hai guys, Idil buka mic dia, aku tak dengar suara kau. Cuba buka mic. Okey, dengar kan? Dengar. Okey. So again guys, just to share, The Assistant ni dah mengumpul 3 juta. Ditayangkan dekat Pawagam. Lepas tu dah menang award juga dekat Italy. Betul. And then dia tercalon juga untuk Far East Film Festival di Udine, Italy. Betul. So, you want to say something to all your fans kat luar tu yang dah datang ataupun tak yang belum datang, yang belum tengok? Busy. Kan? Okey. Idil, cakap dulu ni. Okey, pada semua yang telah menonton filem The Assistant, kami nak ucapkan jutaan terima kasih. Sebab sekarang pun kita dekat box office dah collection lebih daripada 3 juta. Dan still holding strong. Ini adalah tanda-tanda bahawa filem Malaysia dah kembali ke sinema ya, dan anda semua dah berani untuk ke Pawagam untuk menonton dan support filem Malaysia. So terima kasih banyak-banyak kepada semua. Filem Assistant masih ditayang di Pawagam, jadi yang belum menonton tu datang-datanglah ke Pawagam untuk menonton filem The Assistant. Yes. Habis kalau kita tengok one of the scene tu memang more to fighting lah. Betul. In fact Hairul pun kongsi juga dia mengamalkan diet yang sangat ketat untuk mendapatkan body dan juga movement aksi bertinju dan sebagainya tu kan. So sekarang ni pemakanan you dah back to normal ataupun masih lagi maintain? Okey, kejap Sekarang ni orang kat rumah tu dia sakit hati sebab tak dapat tengok muka pelakon-pelakon kita tu. Jadi sekarang ni nampak muka dia orang. Ya, jadi sekarang ni kita link to story dulu. Ada Boleh. cerita yang panas ni Fania. Baik, kalau macam tu kita layan dulu cerita tentang ala rumah tangga. Tak malas, tak boleh. Akan dah taubat tak nak dengar. Dia jadi macam kita pula tak ada rasa. Tak boleh dah. Habis kau jangan cerita pasal kita ganggu dia punya ni apa relationship orang very kena kacau. Okeylah, kita layan lah. Korang layan je lah. Dua muka penipu lu tripping. You know what I mean though. Muka suci hello bingo. Suci muka. Belum setahun mendirikan rumah tangga, penyanyi rap Caprice mendedahkan ada individu yang tidak senang dengan bahtera rumah tangga yang dibinanya bersama isteri Farah Inalis apabila beberapa kali diganggu lelaki sehingga jatuh sakit. Secara eksklusif, Melody dapatkan Caprice dan isteri untuk pendedahan lanjut. Sejak Cap kahwin tu, Cap fikir okey confirm sebab dah halal kan, hidup kita akan lagi tenang. Tapi rupanya lepas halal pun ada banyak perkara baru yang muncul. Tiba-tiba dia pula yang kerap kena gangguan macam-macam lah. InsyaAllah kita dapat lawan benda ni. Cuma memang penat lah. For me like kenapa kena ganggu dari jauh. Kalau ada masalah jumpa daripada depan sebab Cap ni sentiasa on je. Kalau siapa-siapa nak jumpa Cap daripada depan, kita on je. Tapi kebanyakan yang saya pasaran kita ni, bila kita ajak untuk table talk atau jumpa, orang semua tak nak ke depan. Macam Cap cakap, ajak table talk untuk berjumpa. Adakah you sebenarnya mengenali individu ni siapa individu yang mengganggu? Yang ganggu, yang call tu Cap dah syak dah. Dia punya muka, dia kerja apa, Cap dah syak dah 2-3 orang. Yang dari jauh tu yang mungkin guna ilmu-ilmu hitam ni kita tak tahulah. Walau-walau kita tak tahu siapa yang puas hati dengan Pini ke, dengan Caprice ke. Kita tak tahu. Cuma kita memang kena ubat. My ustaz straightforward. So it's just 6 bulan. Off and on whenever it's bad. Dan kita buat rukiah saja. Alang Farah dah dekat sini, nak tanya jugalah bagaimana agaknya bila you diganggu kan, selain panggilan telefon, kalau gangguan sini tu bagaimana? First of all, Alice nak bagi tahu sebenarnya Alice ni salah seorang yang memang sangat tak percaya dengan benda sihir macam ni. I pun bagi tahu dengan Aris, benda ni sebenarnya kita kena kuat semangat je. Lepas saya berkahwin dengan dia, benda ni dia attack me tau. So I tak pernah rasa perasaan yang tiba-tiba I rasa macam down. Kadang-kadang I rasa macam panas bila dengar suara dia. Sebab kita sedar keadaan orang tengah attack kita. So kita remind each other lah, this is not true. This is bukan kita ni semua. I have to manage my emotion. Memang penat. Dia ganggu kita dari segi banyak benda, confident. One time tu dia attack my face kan, banyak naik jerawat. All the sudden tau, I nak kena adapt tu
Ish, it's so hard for me. Bukan kita nak percaya 100% dekat sihir, tapi in Islam benda tu wujud, right? This thing is real. Terpaksalah kita buat rawatan secara Islamic as well as medical. I'm still going to the hospital and checking the blood, checking her blood. Tapi masalahnya memang ke hospital punya results we're all healthy. Like alhamdulillah. So semua okey. Yeah. Macam kalau Elis cakap tadi tak boleh nak dengar suara chat kan? Adakah ini bermakna individu tersebut macam dengki dengan rumah tangga you guys ke macam mana? Exactly. Dia nak kita selalu panas, mungkin dia nak kita berpisah or whatever, I tak tahu. Dia macam magical tau. Bila I dah rasa okay B, kita kena jumpa ustaz, and then when ustaz come and ruqyah, kita akan rasa ringan. Ustaz daripada situ kita dapat detect yang okay, ni betul-betul memang gangguan lah B. Even dia pun mengaku dengan I, kadang dia dengar suara I pun dia rasa panas. Dia rasa macam nak marah je. InsyaAllah lah kita kuat lah B. Ya, tak ada hal. You know, this is a small matter. For me, it's simple, right? Kalau ada masalah, kita boleh jumpa. Memang tak ada masalah jumpa siapa-siapa. Kalau dia call tu, call sahaja kosong, lepas tu dia letak ke ataupun dia ada akan cakap? Ramai lah yang call. I rasa lebih lah 10 orang macam tu. Tapi I tak pernah bagi tahu dengan dia. Bila orang cakap hi, nak kenal ke ataupun orang call ke, I terus block. Even dia call I malam ke 2-3 pagi. Kadang I angkat kot. You ni bodoh ke apa? Kacau bini orang ke apa kan? Macam tu lah dia kacau. Kalau kita angkat, dia pernah macam one time tu I angkat. Nak apa ni? Elis. Macam dia cakap benda tu sakit hati tau kita. Obviously, it's like nak cabar kita lah. Walaupun Malaysia ada undang-undang, tapi when you cross the line, for me, you cross my personal line, I will look for you. Simple. I will look for you. Kita akan cari sampai dapat. InsyaAllah. Okey, kita bawa. Astagfirullah. Selamat datang ke rancangan wanita hari ini. Macam bawa ada macam menang kelihatan okey. Macam tua. Okey. Astagfirullahalazim. Ai malu. Okey. Bawa tenang semua. Meriah kita geset ni. Ini semua muka-muka yang cukup hebat ni. Ya, ini semua gara-gara kita nak celebrate birthday TV3 yang ke-38. Apa gimana? Dah tua dah you dah. Okey, kita ada pelakon-pelakon pelakon-pelakon kumpulan putri. Ini bukan kumpulan koya bukan? Bukan, ni adalah pelakon-pelakon putri reunion dan sekarang ni belakang Mak kita Leha ni Mak dekat Leha sebelah. dengan Nadia ni 7 hari mencintaimu. Hebat. Kena gandang tak? Menang pelakon wanita popular. Alah, itu duniawi je, duniawi je. Ni yang muka-muka dikecam sekarang. Berani datang. Selalu kena kecam. Saya cakap tadi masa Tapi kenapa tadi kata kita orang ni kenapa ada putri menyebok kat sini? Sebab kita kan sebab kita kan nak celebrate ulang tahun 38. Tapi putri nak kongsi-kongsi. Tapi putri dah lama sangat. Tak apa, sama juga macam 7 hari mencintai. Hello. 3 season. Kita masih tak lama macam putri. Kita 10 tahun okey. Betul tu. Awak baru 3 season. Awak baru. Minta maaf lah kakak kencana, minta maaf lah bos. Minta maaf lah. Apa ni alamat tu Aziz Osman? Abang Aziz. Okey, sebenarnya kemeriahan ni memang kita nak diorang ada kat sini sebab nak tunjukkan betapa lamanya 38 tahun. TV3 ada 10 musim, ada yang 3 musim ni dah sampai 1.1 billion reach di TikTok. I think nearly how many millions dekat semua million lah dekat TikTok, dekat YouTube segala-gala. Tapi payment dia tak million sekarang. Insya-Allah dia sebut payment pula kat sini. Aduh. Mak, tapi kenapa macam lagi banyak daripada mak? Mak memang balu memang macam tu. Oh, balu. Okey, ni korang punya 7 hari mencari cinta. Boleh 7 hari mencintai. Boleh mencintai ku. Macam mana? Ada sambungan lagi ke? Korang rasa kalau sambung relevan lagi ke? Boleh tapi campur dengan putri. Boleh. Baru dia relevan sikit. Kata tak nak, nak masuk juga. Kita sebenarnya buat je cakap pada kita Nanti antara peminat. Orang confused. Nak nangis ke nak ketawa? Sekali. Tak apa Liza, saya jadi isteri ketiga keempat ke ada kotak lagi. Pak Samad pun dah meninggal. Boleh hidup balik. Itu kita buat dia kan. Okey. Tak tahu lah. Bila persoalan tadi kalau kata kesambungan tu kita sendiri tak tahu sebab kita seperti biasa satu pun tak sangka dua pun tak sangka tiga, tiga pun tak tahu. Okey, Jaja macam mana Jaja? Jaja rasa Jaja suka tak dengan karakter tu dan mungkin dia akan cubit bersambung. Belum apa-apa lagi dia kena cubit. Untuk yang pertama kali dapat skrip 7 hari mencintai aku 3 tu, Jaja kuat macam terkejut dengan perubahan watak Nadia Samad sebab tiba-tiba dia jadi macam seorang yang toksik dalam family dia, sedangkan sebelum ni dia seorang yang sangat sayang dengan family dia paling sayang kat Mia.
Tapi terbalik. Tiba-tiba TV terbalik. Terbalik, okey. Lepas tu kena kecap. Maknanya sekarang ni kita nak cerita pasal dia orang ni jajan pun kan dengan cerita kadang-kadang. Fauzana ada kat sini ke? Ya, ayah dia. Ada bagi tahu kat you kadang-kadang jangan pun mengurang anak nak dapatkan menantu. Ya, tapi lepas dapat menantu mesti ada yang mengandung pula. Allah akan ada pula dengan cerita lepas ni. Kita nak ucapkan tahniah kepada Kak Sheila Rusli, tapi kenapa menangis? Korang layan. Go. Aku sedih juga ni. Kita layan. Syukur Alhamdulillah dan tahniah buat pelakon dan penerbit Sheila Rusli dan juga suami Jingo yang bakal menimang cucu sulung hasil perkahwinan anaknya Uzair Hakimi bersama pelakon Alicia Sanda. Alicia, sepanjang kehamilan ini, apa yang Alicia boleh kongsikan kepada peminat? Ada tak mengalami alahan-alahan teruk? Alhamdulillah, first pregnancy Alicia, first trimester je Alicia muntah-muntah. Lepas tu Alicia dah okey, tak ada alahan apa-apa. Alicia memang tak ada selera sangat masa first trimester tu. Tapi Alicia punya selera tu pergi dekat suami. Jadi itulah yang besar sikit ni. Ada tak kesukaran di situ nak melayan kerana ibu mengandung kan? Kesukaran tu tak sangat. Actually kita dah prepare. Semua orang pun dah tahu memang ibu yang hamil ni kadang-kadang emotion dia tak stable. Cuma kadang-kadang tu kita manusia. Kita pun adalah rasa macam tersinggung kan. Tapi kita in the end of the day cuba fahamlah yang dia hamil. Dia tak stable. Untuk pantang nanti, pantang di rumah ibu mertua ke pantang di rumah ibu sendiri? Alicia akan ambil CL tapi Alicia akan berpantang di rumah Mama Sheila. Habis selesa ke bagaimana? Mungkin sebab mak mertua Alicia punya time dia flexible sebab she's a producer. Alicia percaya yang Mama Sheila boleh jaga Alicia. Bila Alicia pantang, kalau Hak pergi kerja, Mama Sheila akan jaga Alicia. Jadi sebab tu Alicia duduk dekat rumah Mama Sheila. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan rezeki Allah. Saya antara parents yang bertuah sebab dikurniakan menantu awal dan dikurniakan pula cucu yang tidak perlu menunggu begitu lama. So saya anggap ini rezeki yang sangat-sangat besar untuk family saya. Jujur cakap, tutup mata dah pasti dah nampak cucu lah. Moga Allah panjang umur saya dah nampak dengan cucu saya, pewaris saya. Macam tadi kita dah tengok kan announcement yang dia buat, baby girl. So tadi nampak Kak Sheila sebab. Apa yang Kak Sheila boleh kongsikan perasaan di dalam tu? Saya ni punya ramai cucu angkat. Mungkin sebab itulah saya mudah menyayangi, mudah meluahkan sayang saya dan juga melepaskan sayang saya dan berkongsi sayang saya pada anak-anak kecil, cucu-cucu angkat saya yang sangat ramai. Sebab itulah agaknya Allah bagi saya cucu awal dan juga yang buat saya sedih, saya dah ada orang perempuan dalam family saya. Family saya tak besar, family saya kecil je. Anak pun 2 orang. Alhamdulillah bila dapat menantu rasa macam berserilah rumah tu. Dan sekarang ni pula dapat pula cucu perempuan. I'm so blessed lah. Saya sangat-sangat bersyukur dan saya rasa macam Allah tu sayang sangat dengan saya lah. Sebelum ni memang Kak Sheila mengharapkan cucu perempuan ke atau? Tidak. Saya sangat-sangat bersyukur dan saya selalu bersangka baik dalam apa saja keadaan. Saya tak kata saya inginkan cucu perempuan, tidak. Ya, saya lelaki perempuan pun tak apa. Dengan kehadiran cucu saya ni, sebab saya banyak kali mimpi dia dan saya memang mimpi cucu saya perempuan. Sorry lah. Tak, sebab saya mimpi dia. Mimpi apa tu Kak yang Kak boleh kongsikan? Dia bagi tahu saya dia perempuan dan saya dah bagi nama dekat dia. Sebab nama tu keluar dekat mimpi saya. Yang ini bukan drama, memang saya mimpi dan saya bagi tahu Alicia dengan Hak masa tu Alicia baru 3 bulan. Dan saya cakap baby tu baby girl. Sis terus bagi nama dekat dia dan nama dia besok dia dah lahir nanti baru kita akan bagi tahu dengan wartawan lah. Siapa lagi yang nak bersuara kalau bukan kita yang boleh bersuara? Orang tak faham, orang ingat senang je, tak ada. Dia tu kecil, dia keyboard warrior ni hanya berani dekat social media je. Dia tak akan berani depan-depan. Ingat. Kekilan sangat, cuba tak sempat bawa dia pergi makan. Tebu melayang. Saya tak habis lagi tau vibe search me concert. Okey, tak ada kena-mena. Sekarang ni Ana bagi information untuk anda semua. Okey, Kuku International memperkenalkan Lee Min Ho sebagai wajah baru mereka. Imej dan tenaga Lee Min Ho amat sepadan dengan imej jenama Kuku yang sihat. Marilah kita tengok interview eksklusif Lee Min Ho. Dan juga cerita pasal Jasmine Hamid. Apa kabar? 말레이시아는 방문할 때마다 굉장히 좀 따뜻한 느낌을 많이 받고 오는 것 같아요. 그래서 사람들도 너무 친절하고 날씨와 이런 분위기 때문에 굉장히 제가 힐링을 하고 온다는 느낌을 많이 받는데 코비드 상황 때문에 꽤 오랫동안 못 가고 있는데 또 많은 분들이 SNS나 이런 것들을 통해서 응원해 주시고 좋아해 주시고
그리고 좋은 글들 많이 남겨주시는 거 항상 보고 있어서 기회가 되면 올해라도 꼭 가고 싶은 마음이 있습니다. 그리고 팬분들이 만약에 한국에 오신다면 제가 한국을 많이 다니진 않아서 잘 알진 못하는데 약간 뭐뭐뭐 길이라 그래가지고 크지 않은 아기자기한 예쁜 길들이 많은 것들로 저도 알고 있거든요. 그래서 그런 데 가시면 분위기 좋은 음식점도 굉장히 많고 그리고 한국스럽지만 또 요즘 세대 분들이 좋아할 만한 느낌들이 많을 것 같아서 땡땡땡 길을 추천드리고 싶습니다. 네, 이렇게 또 쿠쿠를 통해서 사실 말레이시아 분들과 더 가깝게 그리고 또 저를 또 이렇게 보여드릴 수 있다는 걸 굉장히 영광스럽게 생각하고 그리고 또 쿠쿠가 가진 이미지가 말레이시아에서 굉장히 고급스럽지만 대중적이고 그리고 가까운 이미지라고 알고 있기 때문에 앞으로 저도 이제 모델로서 좀 더 친근하게 네, 여러분들과 자주 소통할 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 지금까지 쿠쿠 앰버서더 이민호였고요. 사마사마 헬스요. 감사합니다. Aku cakap jangan keluar rumah raya-raya ni ramai orang nak datang. Ke kau nak aku siap dengan kau ni baru kau nak faham. Rabu 1 Jun 2022, kita dikejutkan dengan berita melibatkan pelakon Jasmine Hamid yang terpaksa ditempatkan di unit rawatan koroneri CCU, Hospital Sungai Buloh akibat serangan jantung kira-kira jam 2 pagi. Berita itu dimaklumkan oleh suami kepada Jasmine iaitu Nazmi Abdul Rahim. Menerusi hantaran yang dibuat naik ke laman akaun Instagram milik isterinya yang meminta orang ramai untuk mendoakan kesihatan isterinya itu. Melody ketika ini cuba untuk mendapatkan Nazmir bagi mengetahui perkembangan terkini keadaan kesihatan Jasmine Hamid. Hello, orang yang anda panggil tidak dapat di... Nazmi, kita dikejutkan dengan berita Kak Jasmine Hamid yang diserang serangan jantung pada pukul 3 pagi. Perkembangan terkini Kak Jasmine macam mana? Alhamdulillah perkembangan sekarang ni Kak Jasmine okey. Dia tak ada yang betul-betul kritikal lah. Sekarang ni masih dalam pantauan lah daripada doktor semua. Keadaan Jasmine macam Nazmi cakap tadi, dia kata agak stabil kan. Tapi dengarnya mungkin kalau ada komplikasi mungkin akan ditransfer ke PPUM. Betul atau tidak? Dia depends pada doktor lah. Tengok pada yang mana yang ada ikut sebab hospital yang ada kat sini pun dia tak ada facilities benda tu. Untuk endogram ke tak silap saya. Kita tengok pada mana hospital yang boleh lah, yang doktor akan refer kat mana lah dia hantar. Tak semestinya PPUM kot. Macam tu lah. InsyaAllah tengok pada progress Kak Jasmine. Kalau getting better, mungkin besok boleh keluar insyaAllah. And then dia akan recover daripada masa ke semasa lah dengan pemakan ubat lah. Selepas saja berita mengenai Kak Jasmine diserang sakit jantung, ada pula berita lain yang timbul yang tak seronok didengar bila mengaitkan salah satu punca Kak Jasmine diserang sakit jantung adalah disebabkan kahwinan you dengan dia, berkahwin dengan seorang yang lebih muda. Mungkin apa komen Nazmi mengenai komen netizen yang jelek untuk didengar? Komen saya bagi itulah, bila dalam social media tu mungkin orang tu kurang matang dalam hidup tu. Sebab dia tak percaya ajal maut ni semua bukan tangan kita kan. So pada tangan Tuhan kan. Suka hatilah dia nak cakap apa, tapi bagi saya benda tu tak meninggalkan kesan apa-apa. Memang sakit hati, tapi kalau fikirkan balik, buat apa bukan dia yang bagi rezeki kat kita kan. Allah yang bagi rezeki. Tapi saya cakap tu discuss dengan Kak Jasmine, dah kita tak payah fikir banyak-banyak. Benda ni tak mendatangkan manfaat pun. Buat macam biasa je lah. Keyboard warrior ni hanya berani dekat social media je. Dia tak akan berani depan-depan. Ingat, jaga etika. Ketika nak bercakap, nak menaikkan apa-apa, semua itu kena jaga. Adab kena sentiasa jagalah. Panjang perkahwinan Nazmi dan Kak Jasmine tak timbul lah isu Kak Jasmine stres dengan you ke? Tak ada Tak ada langsung. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Sebab kami dijodohkan bukan atas dasar cinta, tapi kami tak cakap memang jodoh Allah tu memang kuat. Alhamdulillah, saya syukur sangat-sangat lah. Bagi saya, kahwin dengan lelaki muda ke, tua-tua ke, bagi saya sama, itu jodoh. Dan tak ada masalah pun. Bukan pasal kerja, pasal saya muda ke, sampai apa Kak Jasmine sakit, tak ada. Bukan sakit, bukan saya minta. Allah setengah uji kami lah, bagi ujian kat kami untuk sentiasa tabah. Dan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang mendoakan lah. Alhamdulillah sekarang ni baik Kak Jasmine boleh keluar daripada hospital dengan cepat lah. Alhamdulillah. Semangat itu yang kita nakkan. Congratulations dekat husband Kak Jasmine sebab very firm. Betul. Kita sama-sama walaupun doakan. netizen cakap apa pun, dia very firm dengan apa yang dia percaya. So kita semua doakan yang terbaik untuk Kak Jasmine, okey? InsyaAllah, amin. Kita nak tanya soalan dekat Kak V daripada tadi senyap
senyap je. Kan. Kak Bi cepatlah. Kita rasa macam nak tahu story. Saya filler je. Tak ada. Alah, sudahlah filler pula. You orang penting Producer. tau. Sebab you macam mana dapat inspirasi Okey, untuk buat balik Puteri Reunion ni. Okey, pihak stesen dia tanya ada apa-apa ke nak buat untuk sempena ulang tahun yang ke-38. So saya kata why not, since kita dah buat Puteri 10 season. Okey, 130 episod, ya, Kak? 130 episod. Okey, plus satu pilot. Okay, so kita kata why don't we do Puteri Reunion? So actually mula-mula saya propose 13 episod. Tapi C6 for Raya, so dapat 8 episod. Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan InsyaAllah. propose sekiranya siapa yang proposal terimalah kan. Okey, kita Untuk doakan teruskan yang dengan siri. baik-baik Amboi, saja. Amboi. Nak part kan? Okey. Tak apalah, bagilah peluang. Apa pun kawan-kawan yang ada dekat sini hari ini dan kepada anda yang menonton, sebenarnya kita dari tim Melodi nak sampaikan salam takziah kepada keluarga Allahyarhamah Arifah Damanhuri yang telah meninggal dunia pada 7 Mei yang lalu. Dan kami nak ucapkan salam takziah. Semoga tabah menghadapi dugaan hidup ini, insya-Allah. Amin. Layan. Kalau Is tak pandai, macam mana Is nak sedekahkan Nenek Al-Fatihah pula? Betul tak? Innalillah wa innalillahi raji'un. 31 Mei 2022. Perginya seorang lelaki dramatis, Arifah Damanhuri, yang menghembuskan nafas terakhir kira-kira 8.15 pagi di Hospital Kuala Lumpur akibat jangkitan kuman pada seluruh organ. Arwah sebelum ini dimasukkan ke HKL kerana paras oksigen yang menurun dan terpaksa ditidurkan selepas disyaki mendapat jangkitan kuman paru-paru. Jenazah disembahyangkan di Surah Al-Tarbiyah, Taman Melewar sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Raudatul Sakinah, Batu Muda. Sama-sama kita doakan agar rohnya dicucuri rahmat. Al-Fatihah. Anak-anak dapat panggilan bahawa mak nak ditidurkan segera. 3 hari selepas tu dah sedar kembalilah. Cuma bantuan pernafasan macam alat oksigen tu. Dan 2 minggu selepas ward biasa tu dipindahkan pula ke ICU. Dan banyaklah dia punya rentetan masa dalam ward tu. Ada jangkitan kuman dekat paru-paru. Tu doktor kata buah pinggang dia ada sikit rosak. Lepas pada sedar tu, fizikal apa semua dalaman dia macam dah okey. Tapi dia tak ada respon sangat. Dia just tidur, sedar apa tu dia tidur. Dan sampai last sekali hari ini dikejutkan saya bahawa mak kena buat CPR. Lepas tu 15 minit lepas tu 8.15 mak disahkan meninggal. Aku juga sebagai seorang anak ni pastinya sedih bila kehilangan ibu. So mungkin ada tak momen-momen terakhir bersama arwah ibu yang mungkin akan dikenang sepanjang masa? Ibu ni bila hidup, ada kala kita banyak melawannya lah. Dah tak ada baru kita faham betapa penting ibu kita ni. Jadi memang pada maaf. Jadi pada yang masih ada ibu tu, terus berbakti lah. Terus sabar je lah. Apa kerana mak tu tak lama pun. Saya dengan arwah memang rapat dari dulu dan kita dalam satu grup persatuan. Jadi ke mana saja pergi memang selalu kami bersama. Bila kita duduk sebelah dia, dia bawa bekal. Dia suka bawa benda yang untuk dimakan kan. Jadi mesti, kacik, acik makan sikit ni, akak buat ni, kata macam tu. Dia memang macam tu, dia memang murah hati, dia memang suka bagi, dia suka suap. Kalau tak keberatan, mungkin boleh kongsikan mungkin sedikit momen-momen bersama arwah semasa dia hidup yang akan dikenang sampai bila-bila. Nak cakap, tak ada apalah. Cakap takilan dengan cengang. Takilan sangat sebab tak sempat bawa dia pergi makan. Tak sempat pergi makan? Ada Syengah minta mak dia nak pergi makan ke apa? Tak, dia cakap dengan anak dia nak pergi makan dekat Barokah Hotel tu dengan persatuan tu. Dia tak boleh pergi dah, kaki dia sakit. Lepas tu dia kata tak dapat nak makan sedap. Nak pergi Barokah. Lepas tu dia tak dapat lah. Dia kata Acuk tak payahlah hantar mak. Kaki mak dah bengkak, tak boleh pergi dah. Itu yang mak tahu lah tinggal. Dia nak makan sedap tak nak. Anak syurga, anak OKU seperti Bella ni mendapat penderaan, kita tak boleh nak tutup dah. Saya kalau nak cari duit sendiri pun setakat kerja alam pelora, berapa gaji sangat.
kembali lagi dalam Melody. Bersama Fafau kat sebelah saya. Dan juga Nabila Huda dan juga Okey, jom. pelakon-pelakon yang ada dekat sini memeriahkan ulang tahun TV3 yang ke-38. Betul. Kita kembali kejap lagi bersama dengan pelakon The Assistant Hairul Azrin dan juga Idil Putra. Okay, kita harap-harap dapatlah nampak wajah dekat TV sekarang Betul. ni. Daripada tadi kita dengarkan suara. So kita nak tanya sambung balik pasal dah melebihi kutipan 3 juta sekarang ni. Kemunculan Hani Zalika tu. Aha, itulah. Dan yang dia panggil isteri dia sekali untuk scene fighting tu. Oh, berani So, mati you want to Hairul? share something to us about it? Saya sebagai pelakon Putri Impian. Putri Impian? Banyak. Tak ada kena-mengena. Okey, apa kemunculan dia disebabkan ada situasi dalam orang besar kawasan dan teman untuk Hairul dia dalam muncul dengan Hani Zalika. Salah satu plot twist dalam Okey. So dia ada plot twist. So korang maknanya kalau korang tahu macam mana kemunculan Hani Zalika tu kena tengoklah. Kena tengok. Kena tengok The Assistant tu. Idil punya karakter dua-dua dengan Hairul memang power gila. Idil, I'm so proud of you. Ya, like Saya dah tengok The Assistant. Memang power gila. So, Hairul, kita dengar Hairul training 3 bulan kan? Macam mana Hairul boleh dapat Hairul create karakter Hairul tu dengan you punya ketawa yang annoying tu? Very irritating. Sebenarnya saya memang first saya tiru Brad Pitt dalam filem Fight Club. Okey. Dan nak buat sepatutnya gelak dia macam Cuba buat sikit. Jadi So itu yang jadi ketika shoot. So dan itu memang tak plan, itu plan saya sendiri. Dia tak beritahu director, tak beritahu production. So alhamdulillah sambutan yang kuat dan banyak yang review filem saya dengan Idil, banyak yang akan post pasal gelak lah. So satu trending ya, alhamdulillah. Okey. Macam Idil pula, macam mana Idil bekerja dengan Hairul? Masa Idil dapat karakter, macam mana Idil create your own karakter? Sebab Abi tengok Idil punya karakter pun quite heavy because Idil adalah bekas banduan and cuba untuk mempertahankan betul. Itu kan, ya. Bagi Idil, so basically memang banyak discussion dengan Idil mengarah filem The Assistant. Kemudian masa kita rehearsal sebelum shooting tu kita spend lebih kurang 2.5 bulan lah untuk latihan koreografi, fighting koreografi, latihan skrip dengan Hairul. So dengan Hairul kita banyak bounce idea sebab karakter kita orang ni pun memang kena always together kan. So kita dah tahu karakter masing-masing, mannerism masing-masing dan itu yang kita pakaikan dalam filem The Assistant lah. Hairul banyak tolong saya lah bahagian-bahagian fighting ni kan sebab saya ini first film action saya. So memang dia banyak membantu saya. Dan saya rasa ini antara performance terbaik Hairul sepanjang zaman lah untuk semua filem-filem dia. Dan Okey, Ideal and juga Hairul, thank you so much kerana sudi bersama dengan Melody untuk hari ini dan ulang tahun TV3 yang ke-38. All the best kepada The Assistant, okey? Bye guys. Apa Zal? Saya tengok Ideal dulu tu dia macam Johnny Depp. Okey, Farah ada cerita story nak. Untuk cerita kita yang seterusnya ni, kita nak berkongsi cerita tentang anak Allahyarham Tan Sri P. Ramlee iaitu Abang Sazali yang dikabarkan memerlukan bantuan. Okey, kita saksikan story ni. Layan. Anakku Sazali, dengarlah. Minggu ini kecoh mengenai isu kontrak royalti lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang diperoleh daripada Badan Perlindungan Hak Cipta Muzik MACP yang bakal tamat pada tahun depan dan dikuatiri akan membebankan kehidupan anaknya, Sazali P. Ramlee. Menurut Sazali, bantuan bulanan yang diterima daripada Pusat Zakat Selangor dan Jabatan Kebajikan Masyarakat tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan kesihatan dia dan juga isteri. Sabar dan tenang. Jom kita bersama dengan Sazali P. Ramlee. Semoga segala urusan dipermudahkan. Abang ada mengeluarkan kenyataan mengenai kontrak royalti yang bakal tamat tahun depan kan? Memang lagi tahun akan tamat. Saya pun pernah telefon MCP punya orang lah tanya kenapa tahun akan tamat. Lepas tu dia kata sebab arwah Abang Awak Nasir yang buat kontrak hanya 50 tahun. Sejak arwah bapa saya P. Ramlee meninggal 1993 sampai sekarang. 23 dah cukup 50 tahun lah. Jadi kita tak boleh tolong, tak boleh
boleh sambung. Itu you sendiri carilah kerja apa-apa ke gitu kan. Jadi duit tu saya pakailah guna ke hospital gini kan. Tapi orang tak faham, orang ingat oh senang je, tak ada. Duit tu kecil dia, bukan besar kan, dan dapat 20, kalau ada masa baik dapat 30 tu kan. Pakainya setahun. Tahun duit tu hari-hari keluar tau. Pergi pasar, pergi ni. Kadang saya sakit, faham, naik lagi kereta sapu lagi. Orang tak faham, orang ingat senang kan. Benar dia susah. Lagipun isteri saya pun tak sihat, tulang belakang dia pun rapuk. Saya pun pakai besi, accident. Semua duit tu. Selepas dia berita mengenai kontrak yang bakal tamat tahun depan, kita tengok banyak reaksi negatif yang mengatakan abang seolah-olah mengharapkan ihsan ibu dan ayah. Dimasukkan di sini royalty lah. Macam saya kalau nak cari duit sendiri pun setakat kerja alam pelora, berapa gaji sangat. Mula gaji pokok pun 600. Dah kerja lama-lama dah berapa tahun baru naik 1,000 mana cukup. Saya minta maaf banyak. Jangan salah faham, salah sangka saya. Sebab saya sakit, saya bukan ada anak. Kalau anak saya kerja 2, 3, 4 orang ke, mungkin kuranglah pendapatan duit tu dikeluarkan kan. Sekarang barang semua mahal. Saya dengan bini saya pun susah. Saya tak ada bohong, saya cakap demi Allah. Tengok rumah saya pun macam biasa. Tak adalah macam canggih-canggih rumah kan, cuma piano ke musik pun mahal, tak ada. Saya faham semua orang pun susah dalam 2 tahun akademik ni kan. Ini pun dah dapat duit arwah bapak pun syukur alhamdulillah. Tu saya fikir mana nak korek duit kan. Saya pun rasa sekarang sedih tau. Bila sedih punca ni lah. Kadang-kadang batuk, semput, dah tinggi menaik. Isteri dia tengok saya pun, dia pun nangis lah. Kadang-kadang dia fikir saya, macam mana bang nak cari duit ni, dah habis tahun depan kan. Tak tahulah, hanya Allah yang maha kuasa je lah tahu kan. Saya masuk paper ni pun, wartawan pun minta saya jelaskan apa yang kita boleh tolong, kita bantulah. Dia kata, saya tahu abang susah je ni. Saya tak boleh buat, tak pandai buat kereta. Dah accident, tengok dah lutut masalah ni, masuk besi, pinggul pun masuk besi. Dan difahamkan isteri abang baru lepas menjalani pembedahan ya bang? 2018. Itu menelan berapa kos? Itu belanja kos besi saja 17,000 lebih rasa tu lah. Ada akan menjalani pembedahan kedua tengkuk pula. Jadi menjalankan pembedahan yang kedua pada bulan 9 ni. Kalau sekarang bedah pun bulan 9 ke bulan 10, 12 saya tak mampu, saya tak ada duit nak beli besi, nak beli nak urus-urus ni kan. Bagi pendapat saya minta bantuan pada orang, bukanlah saya paksa. Saya terserah pada mereka semua, baik apa-apa pun. Kalau mereka boleh tolong, tolonglah. Tak boleh tolong pun tak apa. Saya umur pun dah 63 tahun. Saya pun jalan pergi pekan pun pakai tongkat. Sama isteri saya pun pakai tongkat. Naik tangga tinggi pun susah tu. Tu jadi masalah saya kan. Jadi saya pun tak boleh buat apa-apa lah kan. Jadi saya serah pada Tuhan lah. Kalau ada rezeki akan datang, adalah, tak ada, tak boleh buat apa lah. InsyaAllah. Kita doakan semuanya terbaik, bukan saja untuk Abang Sazali dan semua orang yang sedang menghadapi dugaan hari ini. Okey, guys, hari ini kita nak celebrate birthday TV3 yang ke-38. So kita beri peluang kepada Abang Aziz mewakili Puteri. Silakan ucapan. Terima kasih TV3 yang tidak jemu-jemu memberi sokongan pada kejayaan saya. Saya bermula mengarah drama saya keluar daripada TV3. Daripada dulu. Dan sampai sekarang masih lagi. Alhamdulillah. Okey, bagi wakil 7 hari mencintaiku. Terima kasih pada semua yang support family 7 hari mencintaiku dan happy anniversary TV3. Thank you Farah. Thank you semua sebab sudi teman kami dekat set melodi yang baru ni. Cantik besar ya. Cantik. Berbanding dengan yang dulunya. Belum. Awak teman saya lagi ke minggu depan? Tak adalah, hari ni saja sempena dengan ulang tahun TV3. Agak susah nanti kan nak bercakap. Susah nak bergosip. Susah tak boleh lah gitu kan. Habis. Okey. Pada semua jangan lupa follow Instagram Melody TV3 dan juga di Twitter Melody TV3 Official. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Assalamualaikum semua. Bye. Happy birthday.